enam untuk mempersembahkan cerpen mereka yang bertajuk Si Putih Yang Manja. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan membentangkan tentang cerpen Si Putih Yang Manja. Saya Akmal bin Muhammad Wali memegang watak sebagai Tuan dan juga Milo. Saya Nurhani Syahidah binti Nur Hisham memegang watak sebagai Si Oyen. Saya Dr. Alina Tasha binti Muhammad Amin memegang watak sebagai Si Putih. Okey, so terimalah cerpen kami. Angin petang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bau rumput yang baru sahaja dipotong menjadikan halaman rumah lebih warni. Si Putih yang baru sahaja ingin lena tersedar apabila melihat tuannya sedang duduk di kerusi kayu di beranda rumah. Ia dengan segera menghampiri tuannya. Si Putih mengiau meminta untuk dibelai. Tuan terus mendukung dan meletakkan kucing kesayangannya di libunya. Sungguh selesa, Kata si Putih. Tiba-tiba, Oyen dan Milo datang menghampiri Tuan. Semestinya untuk berbelanja. Si Putih dengan segera mengajak Tuan untuk masuk ke dalam rumah. Muka Oyen dan Milo terus berubah kerana terpaku dengan perbuatan si Putih. Cis, kau betul, kata Milo. Ya, bagai isi dengan kuku. Kemana-mana selalu saja bersama, kata Oyen dengan nada meluat. Mereka masuk ke dalam rumah. Tuan mempunyai 3 ekor kucing, iaitu Si Putih, Oyen dan Milo. Si Putih selalu mendapat perhatian lebih daripada tuannya. Hal ini kerana Si Putih suka memanja dan selalu dimanjakan oleh tuannya. Ini menyebabkan Oyen dan Milo selalu berasa terpinggirkan dan diabaikan oleh tuannya. Pada suatu pagi yang indah, terlihat Si Putih sedang tidur di kaki tuannya. Oyen segera menghampiri Milo yang sedang asyik bermain dengan alat permainan yang baru dibeli oleh tuannya dan berkata, Milo, jom kita kenakan si Putih. Milo yang terkejut terus bertanya, kenapa pula kita nak kenakan si Putih itu? Alah, si Putih kan selalu merampas tuan daripada kita. Apa kata kita buat tuan marah dan benci kepada si Putih? Tanya Oyen. Milo yang selalu lama berjam dengan Si Putih terus mengantuk dan tanda setuju dengan rancangan jahat Oyen. Tidak lama kemudian, Oyen dan Milo terus memulakan misi ketika Si Putih sedang tidur. Ketika tuan mereka pergi ke kedai, Oyen dan Milo menyepakkan rumah. Pasu berharga milik tuannya juga turut dipecahkan. Rumah yang sedia ada bersih dan tersusun terus bertukar seperti tongkang pecah. Tidak lama lagi tuan akan balik. Jom kita sembunyi dalam bilik dan pura-pura tidur. kata Oyen kepada Milo. Apabila tuan mereka balik, dia terus terkejut melihat keadaan rumah yang bersepah. Matanya terus terpeliak apabila melihat pasu kesayangannya telah pecah berkejam. Dia melihat Si Putih sedang menuju ke ruang tamu. Dia tanpa berfikir panjang, terus memarahi Si Putih dengan suara yang lantang. Si Putih yang dalam keadaan normal terkejut dengan hentikan tuannya. Si Putih pun terus lari daripada rumah tanpa menoleh ke belakang lagi. Oyen dan Milo yang sedang mengintai di celah pintu terkejut kerana tidak menyangka bahawa Si Putih akan berbuat demikian. Mereka terus menuju ke arah tuannya yang sedang duduk di atas kerusi. Tuan, sebenarnya kami yang pecahkan pasu tu. Ya, betul Tuan. Si Putih tak bersalah. Rayu mereka kepada tuannya. Mereka berasa sangat bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi apa yang didengari tuannya hanya sekadar ngiawan semata-mata. Dia tetap menangis teresak-esak kerana perasaannya bagai kaca terhempas ke batu mengenangkan pasu pemberian arwah ibunya telah hancur. Seminggu telah berlalu sejak Si Putih melarikan diri. Perasaan bersalah semakin menyelubungi hati Oyen dan Milo apabila melihat kelakuan tuannya seperti caci kepanasan kerana mengenangkan nasib Si Putih yang entah makan atau tidak di luar sana. Milo, mari kita cari Si Putih sampai jumpa, Kata Oyen kepada Milo. Milo mengangguk tanda setuju.
Mereka nekat untuk mencari si putih untuk membetulkan keadaan dan meminta maaf atas apa yang berlaku. Mereka mula mencari di halaman rumah, memeriksa sekiranya si putih telah pulang ke rumah. Malangnya, tiada terlibat si putih. Mereka pun berpecah untuk mencari si putih di kawasan lain. Mereka yakin si putih tidak akan pergi jauh daripada rumah. Setengah jam telah berlalu. Mereka berjumpa di tempat yang telah dijanjikan. Muka mereka kelihatan sangat lelah dan hampa. Hei, awak dah jumpa si putih ke? Tanya Milo kepada Oyen. Tidak, rata-rata tempat saya dah cari. Tetapi, bayang-bayang si putih pun tidak kelihatan. Balas Oyen. Mereka hampir berputus asa kerana matahari hampir terbenam. Mereka akan teruskan pencarian pada keesokan harinya. Tiba-tiba, seekor ular yang sedang kelaparan menelusuri rumput ke arah Oyen dan Milo. Si putih yang sedang mencari makanan di lorong terkejut melihat kelibat ular yang ingin menyerang Oyen dan Milo. Dengan pantas, si putih terus melompat dan menggigit ular tersebut. Oyen dan Milo terkejut dengan apa yang sedang berlaku. Pergulutan berlaku antara si putih dan ular. Si putih dengan tangkas mengelak daripada bilik dan mencakar ular berkali-kali dengan sekuat. Ular yang dalam kesakitan terus melarikan diri. Jangan sesekali engkau boleh sentuh kawan aku lagi. Jerit si putih dengan suara yang lantang. Ular tersebut lari ke arah semak kerana takut si putih. Oyen dan Milo terus menghampiri si putih. Terima kasih sangat-sangat kerana selamatkan kami daripada dimakan oleh ular itu. Ucap Oyen kepada Milo dengan nada terharu. Tanpa si putih, pasti mereka telah berada di dalam perut ular itu sekarang. Putih, kami nak minta maaf atas apa yang berlaku. Sebenarnya, kami yang bersalah kerana menyempahkan rumah dan memecahkan pasu kesayangan Tuan. Kami ingin dimanjakan dan disayangi oleh Tuan. Itu je. Ucap mereka dalam keadaan teresak-esak kerana menyesali perbuatan mereka terhadap si putih. Tidak mengapa, saya dah maafkan awak berdua. Saya pun ingin meminta maaf atas sikap saya yang terlalu memanja dengan Tuan. Saya janji akan berlaku adil dengan awak berdua. Kata si putih. Terima kasih si putih. Kata Oyen dan Milo. Dahlah, mari kita pulang ke rumah. Tuan mesti risaukan kita kerana pulang lambat ke rumah. Pasti Tuan gembira dengan kepulangan si putih. Setibanya di rumah, Tuan berasa amat terkejut dan gembira dengan kepulangan si putih. Dia terus memeluk dan meminta maaf kerana telah memarahi si putih tanpa unsur periksa. Tuan juga turut memeluk Oyen dan Milo dengan erat. Tuan tahu dia terlalu memanjakan si putih sehingga mengabaikan Oyen dan Milo. Mereka pun haiwan yang dahagakan kasih sayang. Saya janji akan sayang kamu semua dengan sepenuh hati dan jangan hilangkan diri kau. Raya Tuan kepada ketiga-tiga ekor tu kucingnya. Akhirnya, si putih, Oyen dan Milo hidup bahagia dan mendapat kasih sayang yang tidak terhingga daripada tuannya. Kucingku, jika kamu ingin bermanja, datanglah kepadaku. Bunyilah suaramu. Pasti aku beri kasihku. Berkeliaran sana-sini, mengharap belas insani, membawa setinggi harapan, meminta simpati. Maafkan tuanmu ini. Jika tersilap laku, jangan simpan di hati. Biarpun berbeza warna, biarpun berbeza cara, kumohon bersatulah, wujudkan perpaduan bersama kerana kita satu keluarga yang harmoni. Jadi, pengajaran daripada cerpen kanak-kanak itu tadi adalah berpada-padalah dalam melakukan sesuatu agar tidak menyakiti orang lain. Sekian.